Hai pengunjung channel Ticerita, kali ini Anda akan disajikan dengan presentasi oleh Nurul Natasha binti Nur Azmi dari BK26 tentang topik 9.5 klasifikasi kemahiran moto. Kredit kepada Nonoy untuk video kali ini. Selamat menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Natasha binti Nur Azmi. Pada hari ini saya akan membuat sedikit sharing tentang subtopik 9.5, yaitu klasifikasi kemahiran moto di bawah topik kelakuan moto. Dalam topik ini kita akan mempelajari 3 jenis kriteria, yaitu kriteria ketepatan pergerakan, yang kedua ialah kriteria ciri pergerakan, dan yang terakhir ialah kriteria stability persekitaran. Dalam kriteria ketepatan pergerakan, kita akan mempelajari 2 lagi jenis kemahiran, yaitu kemahiran moto halus dan kemahiran moto kasar. Bagi kemahiran moto kasar melibatkan penggunaan otot-otot besar sebagai otot utama untuk menghasilkan pergerakan. Contoh aktiviti yang melibatkan kemahiran moto kasar adalah seperti menendang bola, berlari, dan berbasikan. Kemahiran moto halus pula adalah melibatkan penggunaan otot-otot kecil sebagai otot utama untuk menghasilkan pergerakan. Contoh aktiviti yang melibatkan kemahiran moto halus adalah seperti dalam sukan dart, sukan snooker, serta sukan bowling. Kriteria yang kedua adalah kriteria ciri pergerakan, di mana kriteria ini berpandukan bagaimana sesuatu kemahiran itu ataupun sesuatu pergerakan dimulakan atau diakhirkan. Dalam kriteria ini kita akan mempelajari 3 lagi jenis kemahiran, yaitu kemahiran diskrit, kemahiran berterusan, dan kemahiran bersiri. Bagi kemahiran diskrit merujuk kepada sesuatu kemahiran di mana permulaan dan akhirannya adalah nyata. Nyata di sini bermaksud pergerakan itu, permulaan dan akhirannya adalah tidak sama. Contohnya dalam aktiviti menendang bola, membaling bola, dan menangkap bola. Bagi kemahiran berterusan pula, kemahiran berterusan merujuk kepada kemahiran di mana permulaan dan akhirannya adalah tidak nyata. Ini bermaksud kemahiran ini dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya dalam aktiviti berlari, berenang, dan berbasikan. Bagi kemahiran bersiri pula, kemahiran bersiri adalah gabungan antara kemahiran diskrit dan kemahiran berterusan. Contohnya dalam aktiviti lompat tinggi dan gimnastik. Kriteria yang terakhir adalah kriteria stability persekitaran, di mana dalam kriteria ini kita akan mempelajari 2 lagi kemahiran, yaitu kemahiran terbuka dan kemahiran tertutup. Bagi kemahiran terbuka adalah kemahiran yang dilakukan dalam situasi ataupun keadaan yang berubah-ubah. Kemahiran ini juga dipengaruhi oleh faktor luaran. Sebagai contoh dalam sukan bola sepak, dalam sukan badminton, dan dalam sukan bola bali. Manakala bagi kemahiran tertutup pula, kemahiran tertutup adalah kemahiran yang dilakukan dalam situasi yang kekal. Kemahiran ini juga tidak dipengaruhi oleh faktor luaran, tetapi dipengaruhi oleh faktor dalaman individu atau atlet tersebut. Sebagai contoh dalam sukan bowling, dalam sukan dart, dan dalam sukan memanah. Itu sahaja yang kita akan pelajari dalam subtopik ini. Jadi saya berharap agar semua pelajar sains sukan semester 3 akan dapat menguasai dan memahami subtopik ini. Karena subtopik ini adalah sangat singkat dan mudah untuk dipahami. Jadi sekian daripada saya. Thank you.